Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khail. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي ياسر ولا تؤسر، ربي تمم إلى بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan para alim ulama, ustaz-ustaz, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehidupan kita pada hari ini mendatangkan penuh makna dan penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita berkesempatan sekali lagi berkongsi ilmu dan meneruskan pengajian kitab kita Bahrul Mazi dalam bab apa tuan-tuan? Babul majaa fin nadami ba'dal maut. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menyesal kemudian daripada mati. Tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Manusia ni kebanyakan dia menyesal dah mati baru menyesal. Itu sebab betul lah dan benarlah pepatah Melayu kan, kata apa? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Kita ni manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni disibuk dan dilalaikan dengan dunia ni, mengumpul harta dunia ni sampai tak ingat dunia. Tak ingat nak mati. Bila dia sedar, bila dia dah di dalam tu, di alam barzah tu, dalam liang tu, ketika mana semua orang dah balik dah. Roh dia pun dah dicampakkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia sedar bahwasanya aku dah mati dah. Ketika itu tuan-tuan, menyesalnya sudah tidak berguna. Kan? Kita ni, setiap kehidupan kita ni adalah kesempatan. Maka ambillah kesempatan yang ada itu, ruang dan peluang yang Allah bagi itu. Sebab apa? Peluang ni kadang-kadang kita tak sedar, tiba-tiba habis macam tu lah. Kan? Itu sebab kata orang kampung saya, dia kata apa? Orang kata mati ni is about time. Tunggu masa aja. Kan? Jadi takkan kita nak tunggu tu aja. Jadi kita siapkan dengan apa? Bekalan-bekalan yang perjalanan kita selepas ini. Yang kata mati tu bukanlah mati sebenarnya. Mati tu barulah bermulanya satu kehidupan yang kekal lagi abadi. Mati ni yang duduk kat dunia ni saja. Alam yang namanya dunia ni saja yang ada kalimahnya mati. Apa juga makhluk yang kita boleh pandang, yang kita boleh sebut, yang kita boleh dengar, semuanya akan lenyap daripada alam ini. Maka yang kekal Allah saja. Kan? Yang kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad yang kita boleh pegang ni, jasad yang kita tengok ni adalah jasad tumpangan. Untuk apa? Untuk kita bawa bekal-bekal daripada dunia ini
untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua orang akan ditanya. Semua orang akan disoal siasat. Tu. Macam kita lah kalau buat salah kan. Kalau buat salah kat dunia ni kena soal siasat lah, kau kena tangkap kan. Samalah Allah Subhanahu wa taala, dia tanya balik. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Kan? Tidak, apakah aku jadikan kamu ni untuk main-main ni? Ada. Kan? Ada dia punya tu. Orang kata apa? Persediaan dan persiapan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, menyesal itu berlaku ia dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati. Tu. Kata tuan kitab ini, menyesal itu berlaku ia dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati. Boleh juga ada orang menyesal dahulu. Yang kita sebut tadi lah. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Manakala siapa yang menyesal dahulu, maka dia akan ada keberuntungan. Dan menyesal kemudian, rugilah sangat-sangat. Apa pun juga, kalau menyesal kemudian tu, memang tak berguna. Orang aksiden, macam mana boleh aksiden? Sebab cuai. Kalau aku tak cuai, tu. Aksiden sebab apa? Sebab laju. Kalaulah aku tak laju tadi. Kalau tu dalam bahasa istilah Melayu ni, sebab ada kalau tu. Tu yang jadi pak malau tu kan. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Tetapi menyesal dahulu daripada mati itu bolehlah dibuat iktibar dan pengajaran apa-apa yang telah menjadikan menyesal itu, dan tidaklah diperbuat lagi barang yang menjadi menyesal itu. Tengok tuan-tuan, yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia punya uslub, metod, dia nak orang kata apa, dia nak huraikan menyesal tu kan. Kalau menyesal dahulu ni, bolehlah kita buat pengajaran dan iktibar kan. Bolehlah kita ambil pengajaran daripada tu. Bolehlah kita memperbaiki dan memperbetul apa yang kesalahan dan kecacatan kita. Kalau dah lepas tu, lepas terantuk baru nak tengadah, benjol lah jawab dia kan. Tu. Jadi uslub yang digunakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni terang sungguh. Itu sebab kitab Barumazi ni tuan-tuan merupakan salah satu daripada silibus pengajian di Al-Azhar tu. Yang kata hebatnya orang Malaysia, ulama Malaysia ni, ulama dulu kan. Bila ni karang ni kan, Syekh Idris Al-Marbawi ni cerita bila kitab Barumazi ni dikarang bila 1359. Sekarang ni dah 1443 dah. Dah 84 tahun dah ni kitab ni. Adakah tuan-tuan duk baca hadis, duk baca Al-Quran, ayat Al-Quran tafsir tu, adakah rasa tak relevan kan? Hadis dan Al-Quran tu dah, dia relevan sepanjang masa kan, evergreen. Jadi yang kata tu, yang kata hikmah hadis dan Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nabi pun semua yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sebut macam kita ni, Nabi tak cakap macam kita. Nabi dia tak ikut idea dia ada kan. Walaupun satu ketika kita tengok Nabi ni, yang kata Rasulullah SAW, yang kata manusia yang hebat, yang kata orang kata apa, makhluk yang paling mulia di alam maya ni, tu makhluk yang paling mulia, berbanding tak kira lah apa makhluk yang kita boleh sebut. Manusia yang sebaik-baik manusia dalam umat ini Sayyidina Abu Bakar kan. Tu jadi sebaik-baik hari Jumaat yang semalam dah berlalu dah. Dah terlepas dah kita nak mati hari Jumaat. Tunggu Jumaat tahun depan, bulan depan dah pula. Minggu depan. Tu. Jadi alhamdulillah kita masih ada kesempatan. Adapun menyesal di akhirat itu ialah menyesal kemudian daripada mati. Tu. Katanya menyesal di akhirat. Sebab apa? Di padang mahsyar tu besok, orang-orang kafir ni, bila dia tengok saja neraka tu tuan-tuan, manusia ni bila dia tengok saja neraka ni, Allahu Akbar, tu baru dia teringat tu. Allah takut tak usah cerita. Bila kat padang mahsyar, menyesal tak guna dah.
Kalau takat Padang Jawa tu kita menyelesai, boleh lagi patah balik. Kan? Dekat dengan sini kan. Padang Jawa ke Padang Besar ke. Kan? Kalau Padang Masyar, tuan-tuan, Allahu Akbar. Na'udzubillah minaz zalim. Menyelesai tu habis. Tu sebabnya Allah kata apa? Manusia ni nanti Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang ni kami dah nampak dah. Nampak. Tu, nampak neraka habis dah. Tuan-tuan, nampak neraka tu lembut lutut tu. Lembut terus. Nak cerita apa dah tuan-tuan? Nak buat amalan tak ada dah. Nak minta semayang balik ke Allah, nak minta baca Quran, tak boleh dah. Tak ada apa dah, tak dapat apa. Itu sebab Nabi bersabda, kan? Ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, ni di dalam kubur, kan? Perjalanan transit kita dalam kubur tu, yang kata alam barzah tu, kan? Ada golongan yang minta ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, nak solat boleh dalam kubur. Kita janganlah bayang pula macam mana pun nak solat, sempit. Itu yang kata ghaib tu. Allah bagi. Kan? Sebab apa? Macam tuan-tuan lah, ahli ibadah. Solat buat ibadah aja. Baca Qurannya, solat lepas tu. Solat pun apa amalan juga yang kita lakukan setelah kita yang namanya mati, tak dapat apa. Kan? Sekadar orang kata apa? Memenuhi gian aja lah. Baca Quran, lama tak baca Quran dalam kubur, baca Quran. Kan? Lama tak semayang dia tu. Ada orang nak sujud saja. Kan? Sebab apa? Nikmat tu. Tapi tak dapat apa. Itu yang sebab kata Nabi Muhammad SAW, matinya anak Adam, terputuslah semua amal ibadat dia. Amal ibadat siapa? Bukan amal ibadat kita, amal ibadat dia. Tak ada apa lah. Kan? Amal ibadat orang hidup ni sampailah ke dia. Itu sebab kita peluang dan ruang Allah bagi cukup banyak. Ya Allah, kita at any time lah, kita boleh hadiahkan Al-Fatihah ke, kita sedekah ke untuk, dan kita channel kepada orang-orang yang kita tujukan. Sedekah ni ya Allah, aku berilah pahala ni kepada kedua ibu bapa aku, pahala sedekah ni, pahala baca Quran aku ke, pahala solat aku ke. Boleh sampai belakang. Kan? Jadi bila kita buat tu tuan-tuan, kita jangan rasa aku ni asyik duk buat kat orang je, aku besok siapa nak buat. Dah. Allah Ta'ala tu berada tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala tahu setiap bisikan. Kan? Bisikan kita ni sekali pukul 9, Allah tahu dah kita nak pergi ke mana. Kita baru plan ingat nak pergi Puncak Jalil lah pagi ni pukul 9. Tak pergi Puncak Jalil, pergi Puncak Alam. Puncak je lah. Kan? Sebab yang mengetahuinya, wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Dan Allah kata apa? Tidak akan beriman seseorang itu melainkan dengan illa biiznillah. Dengan aku punya, kalau aku kata beriman, berimanlah. Di atas keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Mana kata Allah nak pilih orang ni, nak jadi dalam satu title orang beriman ni, oh ya Allah tuan, bukan calang-calang lah. Kan? Kita tengok tuan-tuan, kita tengok kita rasa, aku ni lain. Tapi di sisi Allah, Allah pandang lain tu. Kan? Kita kata, aku tak boleh kot. Tapi Allah, sebab Allah maha mengetahui. Hanya Allah saja yang tahu kita ni akhirnya di mana. Of course lah dalam syurga kan. Sebab Allah dah kata dah. Wa ima kamu ni asal saja Islam, ada nikmat yang paling akhir sekali adalah syurga tu. Tu untungnya berdiri di atas Islam, di atas tiket Islam. Orang kafir ni tak merasa. Kan? Jadi amatlah malang. Jadi itu sebabnya orang Islam ni dia kena tunjuk apa? Tunjuk tu cara, tunjuk bagaimana akhlak seorang Islam tu. Kita nak berdakwah kekuatan tak ada, ilmu tak ada. Jadi dengan akhlak dan peribadi kita tu, orang tengok Allahu Akbar, ni baru Islam. Contoh macam Jepun lah tuan-tuan. Kita bukanlah nak kata Jepun ni bagus dah, tapi tu cara dia. Kenapa kita tak ikut dia dalam aspek pelajaran ni? Ikut dia. Education dia tengok macam mana. The first 4 years ni, dia tak ajar, cikgu-cikgu dia tak ajar, tak pegang buku pun. Ajar dia yang kita sekolah dulu, yang kata tata rakyat tu.
Ajak sapu-sampah, kebersihan, susun kasut. Jumpa orang haid kan. Tu. Orang cross kita bagi laluan tu, dia nak cross jalan. Padahal dia zebra crossing dah tu. Memang dia punya lane lah. Kita berhenti lah. Dia akan tunduk tu. Haid. Kan. Arigato semua-semua tu. Kan. Tu. Kita di Malaysia ni tak upaya nak haid sebab dah banyak haid. Damansara haid, Putra haid lah semua. Tu yang jadi dia tu. Kan. Tu. Jadi tengok. Akhlak ni tu yang kata akhlak. Kan. Kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar. Kita kadang-kadang mengaku je Islam, perangai ya Allah Rabbi. Mengaku je Islam, curi-curi juga. Rompak-rompak juga. Kan? Penipu-penipu juga. Islam apa lagi tu? Hina orang tak tentu juga. Serban pun duk hina orang juga. Tu kadang-kadang Allahu Akbar tu. Nak macam mana tuan? Islam apa? Kan? Kalau Nabi tengoklah perangai Allahu Akbar, menangis dia. Itu sebab Nabi kata apa? Manusia di kurun akulah yang paling baik sekali. Tu, 100 tahun tu Nabi kata. Kita ya Allah. Kita ni pun bukan tak ada yang bagus-bagus. Manusia ni bukan tak ada. Janganlah kita tengok semua, kita pukul rata semua tak. Ada juga yang bagus. Kan? Macam anak kita lah. Anak kita 7 orang. Kan? Bukan perangai, memang perangai semua tak sama. Tapi kita tahu. Kan? Kita tahu. Tapi yang lebih tahunya Allah Ta'ala lah. Kan? Tapi Allah bagi juga kita firasat kepada kedua ibu bapa tu, Allah bagi. Kan? Bapa pun ada firasat, ibu dia pun ada firasat. Ibu punya firasat ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Anak tu duduk jauh pada dia. Dia duduk di mana? Di Kelang, dia duduk di Kelang. Anak tu mengaji di UUM tu. Dia tahu tu anak dia ada masalah ke. Kan? Tak kira lah anak dia lelaki ke anak perempuan. Kita pun kadang-kadang ada perasaan tu Allah bagi. Kan? Ish, anak aku ni masuk. Tapi yang banyaknya adalah kemak lah. Itu sebab Allah menyatakan, Allah berfirman, siapa yang menzalimi kedua ibu bapa dia. Kenapa dalam Islam disebut ibu dulu? Kan? Ibu ni tuan-tuan, Allah banyaklah peranan dia, Masya Allah. Sebut ibu je. Kan? Ibu roti, ibu. Ibu pejabat, ibu sawat. Start daripada ibu tu. Ada bapa sawat? Kan tak ada pun. Kan? Tu sebab ibu ni yang mengandungkan anak itu. Dia punya relation tu is very close. Connection dia takkan ke mana. Orang kata apa? Tak boleh diputus. Kan? Tapi kadang-kadang kita tengok ada juga ibu yang Allahu Akbar, putus kasih dengan anak tu. Tak mau terima anak dia tu. Satu kes lah. Kan? Sahabat saya cerita. Lepas tu dia bawa saya jumpa lah budak tu. Budak tu mula-mula nama dia Susilawati. Anak dia ni. Itu tahu macam mana. Dia jumpa ustaz, ustaz tu kata tukar nama lah. Susilawati ni tak apa bagus. Kan? Tu. Tukarlah nama Nur Syafiqah. Mak ni tak boleh terima. Kan? Terus dia kata apa? Saya tak ada anak. Tu dia boleh kata macam tu. Masalah dia tanya ustaz, saya punya kedudukan ni macam mana? Tu. Kan? Dia menyentuh lah cerita dia. Lain-lain dia tanya, apa kedudukan saya di sisi ibu? Kita kata kita nak jumpa pun tak boleh. Ibu ni tak mau pandang muka dia langsung. Kalau salam ni kadang-kadang kita pun kan. Salam ni dia kata mak dia tak tengok muka dia pun. Suara tangan lagu tu lah. Ya Allahu Akbar. Kan? Kau bagi dekat saya kayu 42, saya nak tabuh belakang mak hang ni. Susah sangat. Perangai buruk sangat pasal apa? Kan? Benda tu anak hang ni keluar daripada perut hang juga dulu. Hang tak rasa ke sakit tu Allah nak bagi nikmat tu. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa perempuan ni dia suka bersalin kadang-kadang? Kan? Sebab ada satu nikmat tu bila bayi tu keluar daripada laluan dia tu, dia ada satu nikmat yang hanya perempuan akan rasa. Kita tak rasa lah sebab kita tak mana. Kan? Mana main kerja pula kita nak mana tu. Allah bagi nikmat tu. Itu sebab perempuan setengah tu dia suka mana. Kan? Tengok ada satu keturunan dia,
Anak ramai, ya Allahu Akbar. Tu. Saya anak tak apa ramai lah, baru 7. Tu. 1 ibu. Kalau 2, 14. Tu. Kau 3, kau 21. Jadi tu yang rezeki yang Allah nak bagi. Tu. Adapun menyesal di akhirat itu ialah menyesal kemudian daripada mati. Tidaklah dapat dijadikan iktibar dan pengajaran bagi diri kerana negeri akhirat itu bukannya negeri beramal, bahkan negeri tempat mengambil balasan baik dan jahat jua. Di akhirat tu tak ada dah beramal. Kan? Hanyanya untuk mengambil balasan baik dan jahat jua. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Dan menyesal di sana itu bermacam-macam rupa sesalnya. Ada yang menyesalkan diri kurang daripada amalan, dan ada yang menyesalkan diri tidak beramal, dan ada yang menyesal diri tidak masuk Islam. Allahu Akbar. Tu. Tak masuk Islam. Tu sebab orang kafir ni bila dia nampak neraka tu, barulah dia tahu, ya Allah. Baru dia tahu tu masa tu. Sekarang kat dunia dia tak puasa dah. Dia tak puasa lagi. Ni aku ni besok nak masuk neraka apa? Ni orang kafir ni masuk neraka. Dia tak puasa tu. Bila dia tengok neraka tu nanti dekat padang mahsyar, baru dia boleh terfikir. Dia boleh klik, ni kita ni, aku ni akan masuk neraka ni sebab aku ni bukan Islam ni. Untungnya aku kalau jadi Islam. Kawan-kawan dia nampak kawan-kawan dia tu Islam lah. Islam pun jenis Islam macam tu je lah. Berdiri di atas tiket Islam. Dia akan kata apa? Allah, untunglah mereka tu Islam. Kalau aku tahu, aku ikut dulu dah. Kawan-kawan dah dengan orang Islam. Tu menyesalnya. Allahu Akbar tu. Sebab di atas padang mahsyar tu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan menyesal. Semua. Tidak ada satu pun yang tidak menyesal. Semua. Kecuali Nabi-Nabi lah. Nabi Muhammad SAW the one and only lah yang tidak akan menyesal. Semua menyesal. Kan? Yang orang kata apa? Ulama'nya menyesal. Ustaznya menyesal. Lepas tu cikgunya, semualah menyesal. Ibu bapa menyesal. Tak dapat didik anak jadi elok. Bapaknya menyesal. Tak jaga keluarga dengan elok. Anaknya menyesal. Sebab apa? Tak hormati kedua ibu bapa dia. Allahu Akbar tu. Yang beriman pun menyesal. Tak cukup. Tak, orang kata apa? Tak berjaya menunjuk contoh-contoh yang elok walaupun beriman. Itu sebabnya kita, tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni ada misi dan visi. Kita kena ada misi dan visi. Kalau boleh. Kalau boleh kan. Kalau boleh tu kita, Allah jadilah minta kepada Allah sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, di awal pagi-pagi tu, di awal kehidupan kamu yang baru, jangan ada di antara kalian yang celek-celek mata ingat dunia aja. Kan? Ingat dunia. Maka mohonlah kehadrat Allah, ya Allah, jadikanlah aku hari ni baik, jadikanlah aku orang yang baik, termasuk dalam golongan orang-orang yang baik. Sebab hari ni aku rasa hari yang terakhir untuk akulah. Manalah nak pitau kok mati. Jadikanlah aku orang yang baik, dapat kawan-kawan yang baik dalam kumpulan orang yang baik, mati pun dalam keadaan baik. Jangan teringat kata hai dunia saja. Hari ni celek-celek mata, hari ni nak makan apa lagak. Tu okey lagi. Kata almarhum tuan guru Ismail Kamuh, dia kata apa? Hari ni nak makan siapa? Tu lain tu. Nak makan apa dengan nak makan siapa? Makan siapa tu pelik sikit. Kan? Tak boleh. Tak boleh duk ingat dunia. Ingat akhirat. Bila akhirat, kita ingat akhirat, dunia akan sampai. Ingat dunia, tak sampai akhirat kita. Tu sebab kita tak payah lu kata, ya Allah, aku semayang ni sebab nak masuk syurga. Tak payah. Aku semayang ni sebab apa? Aku nak kenal Allah ni, nak jumpa Allah. Jumpa Allah, Allah bagilah macam-macam. Kan? Dah tentu yang baik-baik Allah bagi. Allah akan bagi kita syurga. Kenal dia aja. Sebab syurga tu dia punya. Bukan kata syurga lah semua Allah punya. Tu. Nyawa ni pun kita milik Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nyawa ni.
Itu sebab hanya sahaja Allah saja yang mengetahui nyawa kita ni semua. Kan? Itu sebab ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Jibril alaihissalam, kan? Wahai Jibril, kau turun bagi tahu Muhammad nyawa dia dah habis dah. Allah utus pula Israel. Allah utus Israel, wahai Israel, pergi tanya Muhammad tu. Kan? Nak panjangkan lagi ke umur ataupun sudah dah, sebab dah sampai waktu dia. Kan? Itu sebab apa? Nabi-nabi ni tuan-tuan, Allah bagi pilihan lagi. Kan? Nak panjangkan umur ke, nak lanjutkan umur ke, ataupun setakat itu saja. Kata Malik Ridwan, sampai di sini saja. Kan? Jadi semua Nabi tak minta dah. Nabi Musa pun ditawarkan, semua Nabi dah. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberi penawaran. Tu. Tapi tak, Nabi memilih apa? Nabi tak sabar nak jumpa Tuhan. Dia kata, aku nak jumpa Tuhan aku. Kan? Dia bukan tak sayang kita. Nabi pun begitu confident tu. Meninggalkan kita, umat-umat dia, kan? Ditinggalkannya dengan penuh, kan? Keyakinan. Dengan ditinggalnya Quran dan Sunnah itu, harap-harapnya kita ikutlah, kan? Macam mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Confident Nabi. Sebab ada hadis Nabi bersabda, andai kata Allah panjangkan umur aku sampailah nak kiamat nanti, nescaya semua dunia, semua manusia dalam dunia ni akan jadi Muslim. Tu kan? Sebab apa? Akhlak Rasulullah SAW. Tapi tak, Nabi tidak memilih untuk dilanjutkan usianya, malah Nabi memilih untuk sampai di sini sajalah, ketika umurnya 63 tahun. Jadi siapa-siapa di antara manusia yang umurnya 63 tahun, dia kena berjaga-jagalah. Kalau dah masuk 64, itu bonus. Kan? Kalau lanjut-lanjut lagi, lagilah bonus. Tu. Mana kata Allah sentiasa memberi kesempatan. Setiap kehidupan itu adalah kesempatan. Kan? Kesempatan untuk apa? Bukan untuk melangsungkan dosa-dosa ataupun benda-benda yang keji, untuk kita meraih sebanyak mana amalan. Kan? Untunglah orang-orang yang melepas usia 60 tu, kalau dia orang baik. Tuan-tuan, dah 60 ni memang jadi baik dah. Kan? Nak buat apa lagi? Semua nikmat dah rasa. Tenaga pun dah kurang. Nak lari sprint pun tak boleh dah. Kalau dulu muda-muda boleh lah sprint. 60 tahun nak sprint apa dah? Dengan lutut pun longgak, bunyi keruk-kerak dah. Tak usah kata tuan-tuan lah, yang bercakap ni pun sama lah. 60 lebih juga lah. Jadi alhamdulillah, Allah bagi kita kesedaran, aku ni bila lah nak mati ni, minta-minta mati dalam baik lah. Saya dah hari-hari minta mati dalam baik lah. Mati husnul khatimah. Mati di mana? Di 3 masjid ni. Tu. Bukan Masjid Al-Bakri. No, masjid sana. Masjid apa? Al-Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Minta. Walaupun di Lauh Mahfuz itu takdir kita matinya di mana, kita pun tak tahu. Contohlah, katalah di Bukit Naga ke apa kan. Tapi doa tu Nabi kata, doa akan tu. Takdir ini hanya berubah dengan doa. Kita bukan tak reda dengan penentuan Allah tu, sebab kita pun tak tahu. Sebab Nabi kata, mintalah mati di tempat-tempat yang baik. Kan? Di 3 masjid ni kalau boleh. Salah satu daripada 3 masjid. 3 masjid ni lah, Dajjal pun tak boleh masuk. Kan? Jadi minta, dia akan kita peganglah kepada law of attraction. Sebab law of attraction ni Nabi pun ngajak kita tu, law of attraction ni. Apa yang kita sebut akan dapat selalulah. Itu yang kata doa tu, law of attraction tu. Kita minta, kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam iman, dapatlah iman. Kan? Macam kita lah, kan? Kita ada dulu kekasih. Maklumlah kita ni dulu Romeo kan. Tu. Jadi nak pilih tu.
dengan solat istiharahnya. Itu part of law of attraction tu. Pilih di antara dua ke di antara tiga. Gunakanlah pasangan yang terbaik di antara yang duk ada ni. Kan dapat yang terbaik sekarang lah. Kan tu. Terbaik apa ustaz? Mencari-cari hari-hari. Tu paling baik lah tu. Mojoklah dia duk beletak hari-hari. Kalau dia tak beletak, sunyi rumah. Kan? Tuan-tuan, kita ni apalah sangat Saidina Omar. Saidina Omar. Kan? Manusia yang terbaik. Selepas Saidina Abu Bakar, tu Saidina Omar. Sebab Allah tak pandang yang dulu-dulu tu. Oh ya Allah, Saidina Omar masa dia belum Islam, tu saya cerita lah. Kan? Orang dengar Omar yang, oh ya Allah. Kan? Macam kita lah. Orang dengar Haji Umar, oh ya Allah. Kan? Kalau dia 08 megeng lah. Kan? Lepas tu punyanya isterinya juga kaki beletak. Isteri Amirul Mukminin. Kan? Tak usah ceritalah tuan-tuan, manusia ni memang tabiat dia dah Allah buat macam tu. Kita tengoklah contoh. Contohlah contoh. Ni saya tak tengok Agung. Allah dalam depan gambar mesranya ya Allah. Peganglah tangan laki tu. Macam nak lari sangat. Punya kasihnya kita tengok dalam gambar. Cupi ke dapur dia tengok. Kan? Asal nama manusia ni macam-macam ragam ada. Kan? Dia tak cerita lah. Cameraman ni pun tak tunjuk lah yang buruk-buruk dengan kan? Manusia cerita macam tu manusia. Kita ni manusia kita tahu lah. Kan? Kita dalam hati pun dia tengok, isteri aku ni nampak cantik tapi mulut ya Allah. Subhanahu. Kita je yang tahu. Dia pun tahu kita. Itu sebabnya kita kalau nasihat Allah, kita nak nasihat dia. Kan? Alah abang pun dia akan ungkit. Abang ni dulu pun tu tak bagi motivasi langsung. Isteri kita ni pun kadang-kadang. Kau tanya anak kita, dia special. Kalau dia kita baik dengan dia, kamcing dengan dia kata my father is the best father in the world lah. Kan? Kita pun kembang semangkuk aja. Kan? Tu. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia baik dengan bapa. Sebab bapa ni punya layanan lain. Bapa ni anak nak minta apa pun beli. Kan? Itu yang dia suka tu. Tu. Bukanlah rasuah dah. Itu memang kaedah. Kita nak tunjuk sayang kita. Kita nak beli sayang ni, kasih dia tu. Kan? Kita tak tahu teknik dengan taktik macam mana. Kita bukan pakai motivasi bab kasih ni. Jadi kita beli dia tu, beli kasih. Tak apa pun beli, tak apa pun beli kan. Tu. Boleh tak dalam Islam? Boleh dah dalam keluarga. Di luar tak boleh lah. Kan? Tu. Sebab kita dekat luar tu, perangai macam jebon, tapi suruh orang pilih kan macam mana. Contoh dia macam tu lah. Kan? Habis. Ada yang menyesal dirinya kurang daripada amalan dan ada yang menyesalkan akan diri tidak beramal dan ada yang menyesal diri tidak masuk Islam dan lain-lain daripada sesalan itu. Maka di sini ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan atas seorang itu menyesal diri kurang dapat pahala kena bala di dalam dunia. Demikian itu bunyi hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawaddun ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yuhta ahlul bala as-sawaba law anna juludahum ka'an quridu fid dunya bil maqarid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukalah orang segak, sukalah orang yang segar, segak dan ada cukup kuat badannya dalam dunia. Suka mereka itu pada hari kiamat, pada waktu melihat mereka itu diberi akan orang yang kena bala di dunia akan pahala. Kiranya jikalau kulit-kulit mereka itu ada digunting sekalipun di dalam dunia dengan gunting dan dipotong-potong sekalipun. Tu. Contohnya apa? Orang yang kena fitnah ni. Kan? Kena fitnah ya Allahu Akbar tu sebabnya fitnah ni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak akan habis. Tu sampailah nak kiamat nanti. Pun ada lagi bab-bab fitnah ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak tahu bala yang akan ditimpa kepada orang yang berfitnah.
Beramalnya rajin, solatnya rajin, puasanya rajin, hajinya semua cukup. Tapi mulutnya tak jaga, lidahnya tak jaga. Habis juga. Bukan tak tahu semua tu. Ada ilmu tentang tu. Tapi tak suka sangat. Tuan-tuan, mengata orang ni seronok, sedap tu. Mengata orang. Dan nak orang tu tak lawan pula. Oh Allah, memang sedap lah. Kan? Tu. Jadi, sebab apa? Sebab syaitan tu. Syaitan dulu dia bodek. Dia bodek Siti Hawa. Dia kata, "Hui, Hawa hantar tak? Pasal apa Allah tak bagi hang dekatkan dengan pokok ni?" Tuan-tuan, kalau kita tengok, kita fikir logik. Duduk dah dalam syurga. Duduk dalam syurga dah. Dah baik dah. Kenapa Allah buat juga? Allah remind kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, hang duduklah dengan penuh nikmat di dalam syurga ni. Tapi hang satu je aku nak tengok. Hang jangan dekat dengan pokok khuldi ni. Dan makan buah dia." Kan? Tapi pasal apa Nabi Adam pergi juga? Kan? Tak cukup dah ke? Dikisahkan syaitan tu kata, "Weh Hawa, kalau makan buah ni, hang jadi malaikat tu, kekal tu dalam syurga ni." Kan? Dah jadi manusia sempurna dah, nak jadi malaikat pula. Kan? Itu semua Allah yang mentadbir. Allah dah susun dah. Kan? Dia bukan purposely doing the mistake. Kan? Dia adalah dipaksa untuk melakukan, diilhamkan untuk, Allah ilhamkan dia. Ilham tu yang Allah kata, kamu kena pilih. Aku dah kata jangan dekat dengan pokok ni. Samalah kita ni dekat dunia ni. Kan? Tuan-tuan, sebab apa Allah cipta babi? Dah Allah kata babi ni orang Islam tak boleh makan. Kan? Tapi dicipta juga. Kenapa? Itu sebabnya apa yang Allah cipta di dalam alam ini, pada manusia kita tengok tak bagus, tapi di sisi Allah. Tuan, pakar ortopedik ni, dia kata apa? Ustaz tahu tak, babi ni daripada muncung dia sampai ke ekor dia. Kan? Dia punya perkakas dia tu ada similarity dengan manusia punya perkakas tu. Kan? Tu. Tapi itu sebab bahan kajian, orang buat kajian pakai tu, jantung pun mirip-mirip manusia. Itu sebab itu. Takkan nak belah manusia kan? Tapi adalah kan, mayat-mayat yang daripada macam di universiti, mayat-mayat daripada India tu dia beli untuk kita buat praktikal dekat Malaysia, kat hospital-hospital lah, yang untuk training officer. Dia kena belah betul ya, manusia betul ya. Dia tak boleh lah belah patung. Sebab dia nak tengok tu manusia punya jantung tu macam mana, liver tu macam mana, pankreas tu macam mana. Kan? Tu. Jadi barulah nampak. Itulah nak jadi doktor ni bukan senang. Doktor bedah-bedah kan. Kita tengok doktor forensik tu. Mayat tu letak, ada bubuh pisau, ada garis lagu tu ya. Kita tengok pun gerun. Tu keras hati ni tu. Dia cari, dia ikat. Macam otak kita lah. Otak kita ni kalau dia buka, dia tak boleh nak masuk balik. Dia buah dalam perut kan? Tu. Sebab apa? Otak kita kembang. Itu sebabnya seawal-awal anggota yang Allah kurniakan kepada manusia ni, masa bila kecil kita dulu, otak ni. Otak saja, otak. Allah tak masukkan akal lagi tu. Tak masukkan. Dia punya semua chip semua. Itu sebabnya sekarang orang kaji ni tentang chip ni. Dia kata, "Ustaz, boleh tak chip ni nanti, ada kemungkinan tak chip ni nanti in future ni, dia orang akan tebuk kepala ni, masukkan chip yang 30 juzuk Al-Quran tu. Nanti dia pun buatlah tak mana ada switch ya. Jadi orang yang tak hafiz pun boleh jadi hafiz." Tu boleh. Logiknya tu. Zaman-zaman makin canggih ni. Kita tengok telefon lah, telefon. Dulu kita punya cinta tu, nak pergi pondok telefon tu, jenuh beratok tu, maki berjabu dah yang depan tu, duk sembang meleleh heliok. Kita pun nak sembang juga dengan awek tu, tunggu telefon gantung tu. Kadang-kadang but telefon tu berhancing pun dah. Tu dulu lah, zaman dulu. Kalau kita cerita kat cucu kita, dia pun tak percaya. Dulu tok dia macam mana telefon. Lah semua aja
Dulu kita tengok TV tu, oh dia sebagoi besar TV. Lah satu keping kan. Lepas tu boleh tengok di mana-mana TV. Pergilah ke mana? Kat tengah-tengah tu air terjun kita boleh tengok. Punya hebat telefon. Besok ni dia berbocik kat ujung ni. Bunyi-bunyi kita angkat pintu lah. Alo mak. Okey. Tu nak cerita apa? Tu kita tengok dalam filem-filem Matrix kan. Dia berbocik tu semua. Dia boleh kontrol. Kan. Tapi sekarang ni pun orang satu dunia boleh kontrol dah. Dia tahu kita kat mana. Dengan ada Google apa semua ni. Tu. Lama-lama jadi macam tu. Kan. Kita tak sempat kita mungkin sempat lah. Kan. Tengok orang kata apa? Peredaran masa tu begitu pantas. Teknologinya Masya Allah. Kan. Kita tengok telefon ni. Kita beli berapa kamera? 3 kamera. Sekarang dah 5 kamera dah. Tak sampai 5 tahun lagi. 5 kamera dah. Tu. Besok semua ni kamera je. Lagi letih kita. That is technology. Very fast. Kalau kita, tu sebabnya kita jangan ketinggalan dalam tu teknologi ni. Maka kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis gharib. Tiada kami ketahui dengan ini isnad melainkan daripada wajah ini saja. Tu sebab apa? Jabir ni saja yang meriwayatkan hadis ni. Itulah hal menyesal orang-orang yang tiada kena bala dan kena sedikit bala di dunia. Apabila sudah mereka itu sampai di sana, sudahlah mereka itu sukakan dirinya di dunia akan banyak dan keras turun bala atas mereka. Di dunia relax sangat. Relax. Kan? Apa pun macam orang kafir ya. Tu. Allah, itu sebabnya tuan-tuan. Ya. Bahaya unsur-unsur ni cukup bahaya. Kan? Kita dah kongsi dah itu. Untunglah kita ada satu apa itu? Yang kes kalimah Allah. Nasib baik sekarang ni ditangguh dulu. Ditangguh penggunaan kalimah Allah itu. Orang Kristian pun minta. Orang Kristian dia pakai God. Kan? Jadi dia pun nak pakai Allah. Bila pakai Allah masuk Jahannam lah. Anak-anak muda kita Jahannam lah. Ni remaja-remaja yang nano-nano, geng-geng nano ni. Yang duk angkat tayar punya geng ni bahaya. Kan? Dia pun pendakwah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia hebat. Memang hebat. Dia sebab apa? Semangat dia tu. Pendakwah ni dibekal dengan duit 10,000. Boleh tabung tu ya. Kan? Dia pun tengok yang pasangan nano-nano dia kata, kan? Adik, itu azan apa tu dik? Adik-adik ni pun kata lah, ni Zuhur. Adik tak pergi semayang lah. Sengih dua-dua tu. Tak pergi semayang. Tak pergi semayang. Dia pun tanya, tak pergi semayang. Kalau agama adik tak pergi semayang berdosa? Berdosa. Dosa saya masuk neraka. Masuk neraka. Dia kata, adik perempuan tak pakai tudung, tak berdosa? Berdosa. Tahu berdosa. Kan? Dia kata susah lah. Tak semayang, tak solat, berdosa, masuk neraka. Lepas tu nak kena semayang hari-hari pula tu. Subuh-subuh sebelum pergi sekolah dan nak kena semayang. Selagi Zuhur nak balik sekolah, semayang lagi dia kata. Petang sekali lagi nak main bola, kena semayang dulu. Payah dia no. Semayang 5 kali sehari tu. Adik mau masuk agama kami. Semayang seminggu sekali ya. Tak semayang pun tak masuk neraka dia kata. Tuhan kami Allah juga. Jam tuan-tuan. Kacau. Tu yang kita duk fight tu. Kita ni okey lagi. Kalau dia kalau pendakwah tu mari, dakwah tuan-tuan memang kena sapu kan. Ni budak-budak. Kita takut besok anak-anak kita tu. Sebab apa? Agama sekarang ni dah makin lenggang, makin renggang lah. Kan? Ada belah sini kuat, belah sini tak kuat. Dia sama balance tu. Kan? Jadi kita kena usahakan sesuatu untuk bagi naik balik. Kan? Sekarang ni sama naik tu. Tu. Dia orang pun tak, kita masuk agama dia juga. Kan? Dia bersenang dia kata. Agama kami seminggu sekali je semayang. Kan? Kalau tak semayang pun tak apa. Kan? Orang seronok tu lah. Kan? Dekat South City. Kan ada perempuan-perempuan Iran banyak. Perempuan muda Iran. Masuk universiti. Di sini dia buka habis. Kan? Kita pun tengok. Bukan kata budak-budak muda tengok. Kita tengok pun nak juling mata. Cantik je ni. Mata hijau ni. Bukan pakai apa tu.
Kan? Bukan pakai contact lens ke apa. Memang mata dia hijau. Kan? Kita pergi Mekah lah tuan. Pergi Mekah, pergi Madinah. Kita tengok dia duduk tutup ni. Pakai jilbab ni. Kita tengok mata saja pun dah cantik. Tengok mata pun dah cantik. Kan? Yang kata Arab ni. Itu sebab Arab Islam ni turun di sana. Kan? Itu. Agree. Kan? Habis kata dia. Menyesal tidak bertambah kebajikan dan tidak meninggalkan kejahatan. Sesungguhnya. Berapa lah? 5 minit Sesungguhnya telah lalu dikabarkan bahwasanya di negeri akhirat itu ada bermacam-macam kesesalan orang. Dan telah dikabar dahulu akan satu dalil yang menunjukkan kesesalan orang di negeri akhirat itu. Dan di sini ada satu hadis lain yang menunjukkan atas orang di sana ada yang menyesal kurang kebajikan dan ada yang menyesal tiada meninggalkan kejahatan. Demikian itu berbunyi hadis ini, yang bermaksud diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada daripada seorang mukmin yang mati ia melainkan mati menyesal pada hari akhirat kelak. Apakala didengar sahabat akan sabda Nabi yang demikian itu, maka mereka itu lalu bertanya, apa disesalkan oleh mereka itu ya Rasulullah? Bila didengar Nabi akan pertanyaan itu, lalu dijawabnya sebabnya, sabdanya, jika ada orang itu orang yang berbuat baik di dalam dunia, menyesal ia di akhirat akan tidak ada bertambah lagi kebajikannya. Tu yang kita cerita tadi. Kata Nabi Muhammad SAW pada sahabat, tahu tak wahai sahabat nu, di akhirat, di padang mahsyar ramai yang menyesal. Yang baik pun menyesal. Sebab apa? Tak bertambah baik dia. Oi, kalau dia tahu Allah aku buat baik hari-hari. Kalau aku tahu besarnya nikmat dan faedah hikmah bersedekah ni, aku bagi semua harta aku, ya Allah, tak berguna lah sungguhnya harta aku ni. Kalau aku tahu aku bagi dah. Itu sebabnya tuan-tuan, pengorbanan sahabat-sahabat ni, Masya Allah. Sampai bila pun kita tak boleh challenge dia lah, kata Nabi. Mempertahankan Islam ni. Kita tengok keluarga Sumayyah. Ammar bin Yasir, anak kepada Yasir ni. Ammar kata apa? Aku melihat sendiri dengan dua mata aku, ibu aku disula ni, besi panas tu dibakar, kemudian disula kemudian ibu aku, dia radaknya sekeluar sampai ke mulut. Tu punya nak mempertahankan Islam tu. Islam sampai tu salah seorang daripada syahid syurga. Aku melihat bapa aku Yasir tu disalai macam tu barbecue tu. Dia tak kata lah barbecue tu. Dan dia juga kena seksa. Masya Allah tuan-tuan. Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW, hartanya ya Allah 2/3 daripada kekayaan Mekah tu milik dia. Punya banyak harta. Last habis sekepiang pun tak ada. Pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar, pengorbanan dia apa? Tu yang Nabi respect dia tu. The one and only manusia ketika itu yang menyatakan apa juga percaya kepada Nabi. Nabi cerita ni, turun daripada langit tu, Isra wal Mi'raj cerita. Orang lain semua tak apa nak percaya. Yang semayang belakang Nabi ni pun kata, Muhammad apalah hampir cerita macam ni. Setakat ni dah okey dah hang. Hampir cerita pula naik tu. Orang pun pergi tanya, Abu Lahab pun nak pergi provoke Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Abu Lahab kata apa? Ni bakar. Dia panggil Kak kan? Kak. Dia panggil Kak. Hang agak-agak hang percaya ke ada orang boleh jalan malam ni daripada Mekah pergi Baitul Maqdis naik ke langit pula. Langit dah 7 lapis tu. Sampai Sidratul Muntaha, dia kata jumpa Tuhan dia pula. Turun pula pagi ni tu. Hang percaya? Siapa yang kata tu? Tu punya nak percaya pengorbanan. Lepas tu Nabi pilih dia pula dalam banyak-banyak sahabat tu. Nabi pilih dia tu. Hijrah bersama. Sayyidina Abu Bakar tu bila berjalan tu, nak pergi dia dari Mekah pergi Gua Thur dulu. Tu, keliling Rasulullah tu. Punya jaga keselamatan. Sampailah dalam gua tu. Masuk dulu, pergi tutup lubang-lubang apa, ada binatang berbisa tu. Masuk ada satu lubang yang tak ditutup. Dikisahkan tu Nabi tidur atas riba dia tu. Bukan kata riba sahabat, riba pak mentua. Kita pun sampai lah ni tak pernah tidur atas riba pak mentua.
Kalau balik sekali lagi nak tidur atas bapak mentua, mau kena lah kita. Hang ni pun terbiak nak mampus ke apa dia kata. Menantu aku ni. Sebab tak biasa. Kan? Tu. Kita biasa duk sembang jam sing lebih kurang macam tu ya, mengetik Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam tu pun dia kena sengat tu. Punya tahan ni sampai merah muka ni. Tak mau bagi Nabi ni kot-kot terganggu tidur dia di atas paha tu. Menitik air mata tu jatuh atas muka Nabi. Nabi pun terkejut. Ya Abu Bakar, pasal apa ni? Kan? Aku tak mau ganggu engkau ya Rasulullah. Aku ni disengat penyakit. Lantaran daripada sengatan tu lah, kata ulama, Sayyidina Abu Bakar wafat lantaran daripada sakit tu. Tu pengorbanan. Sayyidina Umar pula pengorbanan dia apa? Setengah harta habis. Sayyidina Allahu Akbar tu pengorbanan. Kita tak boleh challenge. Mereka menyumbang, mengorban ketika mana mereka tidak ada. Bagi semua. Itu sebabnya Allah cipta kita akhir-akhir kan. Sebab kita tak apa kuat. Jadi Allah kesian kat kita. Dia bagi kita last. Tak apalah, hampa beramai je, hampa rajin je. Hampa kenal aku bagi masuk syurga. Tu. Habis. Sebab pun jadi menyesal itu jika ada ia orang yang baik berkehendakkan banyak dapat balasan baik. Tetapi di mana boleh dapat kerana di dunia tidak membanyakkan buat baik. Tu. Nak buat apa pun kata Nabi ni kat dunia ni. Kalau selalu kita duk buat tabung subuh tu RM1, up sikit bagi RM5. Kan? Tu. Sebab apa? Kalau kita gaji RM10,000, bagi RM1 tak kena. Kurang-kurang pun subuh RM10, tiap-tiap tu RM10. Okey lah tu. Kan? Tu. Walaupun Allah taklah memandang amount tu, tapi patut padan lah. Kan? Kita gaji sebulan, contohlah tuan-tuan main bola. Sekarang jadi millionaire, kayak main bola lah. Anak kita pun kalau boleh jangan bagi mengaji lah. Ajak dia 1, 2, 3 ABC dah. Lepas tu suruh dia main bola. Kan? Kita pun boleh masuk TV selalu. Ni bapak dia ni. Padahal bapak dia kaki bangku tu. Anak star. Tuan-tuan tengok Ronaldo. Kan? Tu. Ni zaman-zaman nak turun dia 36 tahun lah. Ronaldo. Di Malaysia ni, masuk kelab JDT lah. Kaya. Tuan-tuan. Kelab JDT, kita bukan nak kata. Di Malaysia ni nasib baik ada Tengku Ismail tu. TMJ tu. Dia banyak komen-komen. Bapak ni jangan nak main dengan dia. Okey, hang tak biar gaji dia bantai. Kan? Dia tuan-tuan budak-budak. Tuan-tuan kenal. Tuan-tuan kenal Safi Sadli. Dulu Malaysia punya geng. Dulu Malaysia punya striker. Dia ada collection 2 Lamborghini, 1 ni. Kan? TMJ bagi. Ada perlawanan bola, TMJ akan challenge dia. Okey, hang skor 1 gol mana? Skor Lamborghini. Kan? Azizul yang kayu baskar tu pun dapat Lamborghini. Kita lambur kanan mendak, lambur kiri mendak. Kan? Apa hang tak dapat? Tu, kan? Dunia macam tu. Paling common pun gaji 60,000 sebulan. Tapi sekarang tuan-tuan, kan, kalau ada teks tu bayarlah. Isteri saya pun sudah mari. Dia kata salah isi borang ya. Kena pula 700. Payah dah duk bayar 5,000 lebih dah. Ni dia mari dah. Sahabat saya semua sekarang ni. LSDN akan hantar surat. Siapa yang tak bayar, siapa yang duk bayar teks. Allahu Akbar. Lu yang 1.7 juta tak bayar tak apa. Dah 1 bilion tu. Kan. Saya tak kata siapa-siapa lah. Dan apabila ia orang jahat, maka pada masa itu melihat dosa besar dibalas akan dia dengan seksa yang amat pedihnya, maka menyesal ia akan tiada dirinya meninggal di dunia daripada berbuat jahat. Allahu Akbar tu. Kan? Jahat tu Allah tunjuk dah masa tu. Ni hang dulu jahat kan? Allah tunjuk seksa. Tengok tu pengsan dan pengsan. Untung kita tuan-tuan, Allah kata apa? Kan? Kita ni wa ma kana li nafsin an tu'minu illa bi iznillah. Tidak akan beriman seseorang tu kecuali aku yang izinkan. Mana Allah pilih kita. Allah, syukur banyak-banyak tuan. Alhamdulillah banyak-banyaklah ya Allah. Syukurlah kehadratmu ya Allah. Hang pilih aku jadi orang beriman. Padahal aku ni ya Allah. Kan? Sebab Allah tidak mandang pada rupa. Tidak mandang pada siapa-siapa. Allah suka.
Tu sebab di awal kejadian makhluk ni, manusia je paling Allah suka. Tu sebab Allah cipta kita. Padahal tak ada apa pun kita pun. Kalau Allah tak cipta kita pun tak apa. Tapi suka tu suka. Teringat tu, teringat. Mula-mula teringat, lepas tu suka. Kan? Tu lain tu. Teringat dengan suka lain. Kan? Jadi tu tuan-tuan, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah maintain kita minta. Sebab iman ni dia tak orang kata apa? Tak fix. Dia tend to fluctuate iman kita ni. Kan? Dia turun naik. Kita ni kadang-kadang rajin, kadang-kadang dia jadi malas. Rajin tu ya Allah, kadang-kadang baca Quran sampai nak habis Quran baca. Kalau tak baca sungguh. Pegang pun tidak. Jadi kita Allah tuan-tuan, Allah sampai Allah kata apa? Hang pegang Quran pun dapat pahala. Pegang saja. Kalau dah pegang tu takkan nak tak baca, mesti bacanya. Nak baca aku ingat nak baca 10 ayat. Tak jadi 10 ayat dia jadi. Tu yang pegang tu satu hal. Kita baca tu satu hal. Pandang huruf tu satu hal pula. Punyalah banyak pahala. Itu yang jadi menyesal tu. Allah tunjuk pula ni pahala baca Quran. Allah menyesalnya aku tak baca dulu. Menyesal tak guna. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar dan ambil pengajaran daripada apa yang kita kongsi pagi ini. Moga-moga ia boleh memperbaiki iman kita dan memperbaiki kita punya segala pahala yang kita hajati nanti. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna nasana la fi qusl allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang beriman, ya Allah. Teguhkanlah iman kami, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sentiasalah ya Allah mendorong kami, ya Allah. Ilhamkan kami lah untuk melakukan segala kebaikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.